Naratif khas pada malam ini kita masih merenung pasca belanjawan. Banyak aspek yang harus kita cungkil, cuplik dan bincangkan dengan tujuan untuk mencerakinkan rakyat tentang aspek-aspek yang penting berkait tentang ekonomi negara. Dan tema yang kita memberikan suluhan secara spesifiknya begitu besar. Yang pertama berkait tentang gaji minimum dan yang keduanya adalah tentang gaji progresif. Dua tema besar yang kemudiannya harus difahami oleh rakyat dalam kerangka apa manfaatnya nanti ataupun dalam konteks komunikasi disebut sebagai what's in it for me, WIFM. Itu yang kami belajar masa di sekolah dahulu. Membincangkan tentang gaji minimum dan gaji progresif ini kami bawakan tiga panelis, satu di studio, dua secara dalam talian. Menemani saya di studio ini dari Sabah. Itu ada paradoks sikit. Orang jauh datang ke studio. Margaret Chin Satpeng, Timbalan Pengurusi MTUC Cawangan Sabah. Margaret, selamat datang. Thank you. Ya, terima kasih kerana bersama kami. Kebetulan ada di Kuala Lumpur ya, sempat singgah di studio. Terima kasih Margaret. Secara dalam talian panelis yang pertama Datuk Haji Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MAF. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tak bersama Datuk di studio ni. Yang itu pun rasanya secara dalam talian juga. Tak apa Datuk, terima kasih. Kita berbincang malam ini. Dan juga secara dalam talian, Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Bala Krishnan Parasuraman. Prof. Bala, di Pavilion Al-Valtukul. Harap tidak terlalu lambat tu saya ucapkan secara on air malam ini. Okey, terima kasih Encik Syed Munawar dan juga selamatlah kepada semua rakyat Malaysia. Ya, sama. Terima kasih. Selamat meraihkan. Saya sebutkan bahawa dua tema besar ini, satu gaji minimum dan satu lagi gaji progresif yang cuba kita adun dalam 1 jam. Bahkan tinggal 58 minit yang berbaki bersama tiga panelis. Saya mulakan mungkin perbincangan ini dengan gaji minimum dulu. Ataupun mungkin kita mulakan begini, Margaret. Mengapa tema ataupun isu gaji minimum dan gaji progresif ini timbul hari ini di dalam kerajaan Madani ini? Mungkin kita memula di situ dulu. Okey, biasanya kalau gaji minima sudah bermula pada tahun 2013 ya. Agak lama. Sudah 11 tahun ya. Jadi kalau gaji minima dia sudah berlalu selama 11 tahun. Jadi dia macam baseline lah, macam buat apa-apa mesti ada baseline. Jadi selepas dia berlangsung selama 11 tahun. Jadi mesti ada satu lagi gaji ya untuk kasih tengok keadaan menampakkan itu pekerjaan ya. Mesti menaik kerana kalau selama 11 tahun ini apa yang kami sebagai ketua kesatuan kami berasa itu menjadi gaji permulaan untuk semua pekerjaan. Jadi semua especially di Sabah lah kan, semua tunggu gaji minima naik baru ada gaji naik. Ini tidak sepatutnya begitu kan. Jadi itu market memang kekurangan duit lah kalau begitu untuk bekerja. Itulah sekarang memang lah timburan masanya untuk ada progresif. Ada satu lagi yang menampung peningkatan gaji ini. Datuk, dalam pengumuman belanjawan mutakhir ini berkait tentang gaji minima ini, apabila ada peningkatan ini, mungkin MAF ada pendirian ataupun pandangan rasmi sebelum kita melihat secara terperinci. Datuk Syamsuddin. Sebenarnya kita menerima baik peningkatan gaji daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan, dan konsep gaji minima ini adalah sesuatu yang ditetapkan di mana majikan tidak boleh membayar lebih rendah daripada kadar RM1,700 bila kita sampai kepada tarikh 1 Februari 2025 nanti. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan kerana kita mahukan rakyat sebenarnya menikmati pendapatan yang lebih ya. Dan ini penting kerana kita mahukan bahawa mereka mempunyai kuasa membeli yang lebih ya. Tetapi apa yang menjadi persoalan yang penting adalah sama ada peningkatan berkenaan sebanyak RM200 itu akan dapat sebenarnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu amat penting kerana dikuatiri nanti bila ada peningkatan gaji minima kepada RM1,700 itu banyak pihak akan cuba menengok keuntungan daripada keadaan sedemikian. Kita telah dengar bahawa pada baru-baru ini ada setengah pihak mengatakan bahawa mereka mahu meningkatkan kos penjagaan kanak-kanak itu sebanyak 30% ya. Walhal kalau kita lihat tentang
kenaikan gaji minimum itu adalah 13%. Jadi gaji naik 13% tetapi kos naik 30%. Jadi itulah sesuatu yang menjadi kebimbangan sebenarnya, dan kita berharap agar langkah-langkah yang berkesan dapat diambil untuk mengawal peningkatan kos sara hidup. Ya. Ada banyak perkara besar yang Datuk sebutkan tadi. Saya akan kembali lagi dengan soalan-soalan susulan. Tapi Prof Bala dahulu, sebelum ini kita menganggap Malaysia ini terperangkap di dalam middle income trap. Jadi antara solusinya, Margaret juga menyatakan bahawa gaji minimum 1,500 dah berapa belas tahun dah tak ada pun peningkatan. Adakah ini salah satu langkah besar dalam usaha kita untuk merungkai middle income trap ni, Prof Bala? Okey, terima kasih SI. Kalau kita lihat kat Malaysia kan, kita dah nak masuk ke arah negara maju. Okey, itu penting. Bila negara maju ni, kita akan tengok indikatornya dari segi gaji. Okey, apa yang berlaku sebelum 2013 ialah gaji ditentukan by market force lah, pasaran lah. Pasaran maksudnya majikan boleh menentukan sebarang, dia boleh menentukan tinggi dan rendah lah. Kedua, ada satuan kerja, collective agreement di mana lebih kurang 6% saja pekerja akan dilindungi oleh perjanjian kolektif. Yang ketiga tu individu lah. Jadi apa yang berlaku ialah, kalau kita lihat di peringkat dunia kan, di mana semua negara sudah ada gaji minimum kecuali Malaysia belum ada lagi ratifikasi daripada ILO lah. Jadi saya tengok melihat bila gaji itu bergerak begitu dan tidak mengikut dulu ada kajian ILO dan juga World Bank sebelum kita nak buat itu gaji minimum secara undang-undang, kita bawa pakar-pakar ini dan termasuk juga kita tubuhkan Majlis Perundingan Gaji Negara dulu kan. Jadi kita buat kajian-kajian menyeluruh mendapati gaji di bawah RM700. Maksudnya rata-rata rakyat Malaysia menerima gaji di bawah, lebih teruk lagi di keadaan negeri Sabah dan Sarawak lah. Jadi maka itulah wujudnya satu pada waktu itu kerajaan bercadang untuk melihat satu gaji yang rendah untuk golongan B40 atau golongan yang berpendapatan rendah lah. Jadi maka dengan adanya undang-undang, maka setiap 2 tahun ada perundingan dengan pihak MPGN dengan semua pihak yang terlibat. Maka kita ada angka. Jadi saya nak cakap dengan sini rakyat Malaysia dan juga kepada semua lah, penentuan gaji yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru ini bukan datang dari begitu saja. Dia dibincang secara halus melalui MPGN. I think Datuk Samsudin pun tahu dan Margaret pun tahu, di mana mereka akan berdebat. Lepas tu keluarlah angka itu. Sebelum tu kita akan buat kajian lah. Jawatan Kuasa Teknik Gaji Negara akan buat kajian dari lepas tu baru debat, baru pergi ke. Jadi jangan kita salah faham bahawa pengumuman yang buat oleh Perdana Menteri itu secara spontan, tidak. Dia melalui banyak proses. Jadi saya rasa tiba masa kita rakyat Malaysia, kerana kita melihat Malaysia dalam tahap yang agak baiklah banding dengan negara-negara lain, tetapi gaji masih lagi rendah. Bagaimana rakyat? Jadi kalau kita tengok dari teori ekonomi ataupun teori dari hubungan majikan pekerja, gaji minimum kos untuk majikan, tetapi kebajikan pula gaji minimum. Jadi ini dua ni memang bertentangan dari dulu sampai sekarang lah. Tetapi dengan ada intervention, ini kita panggil intervention lah. Kalau tadi 3 cara penentuan gaji ni, kalau ada intervention maka ada undang-undang. Jadi selepas dah 13 tahun, kalau kita lihat gaji memang progresif, memang meningkat every 2 years, kita nampak ada peningkatan kan. Tetapi ini untuk golongan-golongan yang lebih rendah, golongan B40 yang tak pernah pergi sekolah, mereka dapat gaji ni. Sudah baiklah, baguslah tu. Itu baru gaji paras. Tetapi gaji progresif ni ialah golongan-golongan macam yang ada diploma, yang ikut sijil kemahiran Malaysia, yang ada degree dan sebagainya tu, mereka mendapat gaji yang lebih kurang sama juga. Jadi maka dengan itu pihak kerajaan mendapati ada golongan yang terlepas dalam arena gaji ni, maka wujudlah satu dikatakan gaji progresif lah, ataupun gaji mengenakan PWF dan sebagainya lah. Itu poverty link based system. Tapi bagi saya ini masa yang terbaik, kerana kalau kita hanya berbincang gaji minimum, bila masa lagi kita nak bercakap tentang high income nation. Jadi dasar-dasar yang ada pada Malaysia ni penting untuk melihat. Jadi gaji penentu lah saya. Soalan susulan saya kepada Prof Bala dahulu, kerana kita sudah mula bercakap tentang ini. Di awal tadi saya membandingkan kenapa gaji minimum dan gaji progresif kita bincang sekali di sini. Tapi saya nak memfokuskan kepada gaji minimum dahulu. Kita cuba bereskan perbincangan ini. Prof Bala, mengapa 1,700? Mengapa tidak 1,006? Mengapa tidak 1,008 misalnya? Jadi perdebatan ini menentukan kuantum itu juga, apa triknya, apa helahnya ataupun apa hikmahnya, Prof Bala?
Okey, ini saya nak cakap sikit lah. Saya dah banyak kali dah bercakap dalam media masa dari dulu sampai sekarang. Okey, penentuan gaji minimum kita ada formula. Formula ini adalah asas untuk penentuan. Contohnya kita ada gaji penengah. Gaji penengah ini akan dikeluarkan statistik dari DOSA. DOSA keluarkan itu statistik yang kita rasmi lah. Lepas itu untuk majikan kita keupayaan untuk membayar. Itu satu data kita ada dan dikeluarkan DOSA. Lepas itu kita juga ada paras kemiskinan. Juga di I think saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu di mana ada seorang profesor dari luar negara akan datangkan untuk mengatakan kita punya formula itu macam tak begitu betul lah, dan betulkan balik. Maka kita nampak ada kenaikan di situ iaitu paras kemiskinan. Itu adalah untuk pekerja. Maka di samping itu ada juga faktor lain seperti productivity, kadar pengangguran dan juga inflasi. Ini semua diambil kira oleh Jawatan Kuasa Teknik Gaji Negara. Dan mereka akan buat kajian secara mendalam. Satu lagi saya nak bagi tahu di sini kalau sektor swasta gaji ini akan melibatkan perundingan dari satu Malaysia. Kita akan Jawatan Kuasa Teknik Komedi akan bertemu dengan wakil-wakil kemajikan daripada Sabah, Sarawak sampai semenanjung Malaysia. Lepas itu jumpa juga wakil-wakil pekerja secara individu, kesatuan kerja macam MTUC dan sebagainya, dan juga SME dan sebagainya akan berjumpa dan mendapat data-data yang kita panggil data-data kualitatif lah. Yang data kuantitatif pula kita akan kumpulkan dan kita akan buat satu laporan. Maka laporan itu akan dihantar kepada MPGN. Dalam MPGN ini ada banyak pihak termasuk MEF, termasuk MTUC, termasuk individu dan government. Maka mereka akan berdebat. Lepas berdebat, sekiranya tidak dipersetujui, maka dia akan bawa semula kepada Jawatankuasa untuk melihat. Dan lepas tu baru bawa ke Kabinet. Dan Kabinet ada hak untuk menentukan berapa banyak. Tetapi selalunya dia akan tengok kajian-kajian empirikal yang kita akan kemukakan, maka mereka akan inilah. Tetapi saya nak bagi tahu sini, Syed Nur, walaupun gaji dah 1,700, bagaimana dengan kedudukan pekerja-pekerja yang sudah senior? Contoh kan, kalau saya sudah 15 tahun kerja 1,700, saya pula baru keluar dari SPM, tak pergi sekolah, tak ada apa pun, masuk dapat. Jadi di situ ada nampak some kind of conflict. Jadi di situlah peliknya majikan lah. Majikan memainkan peranan penting. Macam mana kita nak menggerakkan golongan itu supaya mereka juga mendapat manfaat. Jadi kita nampak sekarang ni, saya tengok dalam masa sekarang ni, gaji minimum ini telah tertarik kepada graduan sekarang. Sebab graduan ni masalahnya dia keluar, dia ingat, 1,700 tu nampaknya besar dia tu. Maka dia akan, jadi itu satu kerisauan juga. Dan saya ucapkan terima kasih Kerajaan Madani sekarang melihat semua aspek ini. Di manakah kita nak bawa Malaysia ke next level tu. Itu penting je saya. Itulah seperti saya jangkakan, setiap soalan yang saya kemukakan, jawapannya sering membawa kepada soalan-soalan susulan yang banyak. Saya akan majukan soalan berikutnya kepada Datuk Syamsuddin sebelum kembali semula bersama Margaret. Tapi masanya untuk kita berehat seketika, dan sejurus selepas berjeda kita akan kembali membincangkan tentang gaji minima dan gaji progresif, dampak kepada rakyat. Merupakan berita yang tidak dapat ditentukan kesahihannya dan boleh menimbulkan ancaman daripada pelbagai aspek, antaranya aspek sosial, politik, ekonomi dan perhubungan kaum. Tindakan tegas boleh dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam mencipta kandungan serta menyebar berita palsu dan boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh membawa hukuman denda hingga RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, bersalah juga boleh disiasat dan dipertuduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Bersama-sama hentikan sebaran berita palsu dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berdepan dengan situasi ini. Tak pasti, jangan kongsi. Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Salomah dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana.
pendengaran alunan muzik tradisi di Pusat Kebudayaan Kadasan Dusun, Cultural Association KDZA, Hongkod Koisaan memecah kesunyian pagi. Di sebalik keriuhan suasana, terdapat sekumpulan yang berperanan penting dalam tugas kawalan adat. Merekalah yang digelar Timolik. Mereka dipilih secara terperinci dan perlu melalui latihan-latihan tertentu seperti latihan secara fizikal dan latihan secara spiritual. Secara umumnya dalam bahasa orang asal adalah pelindung. Tugas utama dia dan peranannya adalah untuk melengkapi institusi Puguan Siau dan juga sebagai pelindung untuk masyarakat tempatan dan dalam kawasan dan juga negeri masing-masing. Mewarnaimu hanya di TV1. Pasca naratif khas pasca belanjawan ini dibawakan kepada anda secara langsung dari Angkasa Pulih Kota Media, dan kita memberikan fokus kepada tambah duit pokok rakyat dalam konteks gaji minima dan gaji progresif. Kita sudah membicarakan ini agak panjang lebar dalam pusingan yang awal bersama 3 panelis. Margaret Chin dari MTC Sabah bersama di studio secara dalam talian, Datuk Syamsuddin Badan MEF dan Profesor Balakrishnan Parasuraman dari UMK secara dalam talian. Saya beralih dahulu kepada Datuk Syamsuddin kerana Datuk tadi sudah membuka lembaran perbincangan ini. Apa orang kata ya, floodgate dia sudah Datuk sudah runtuhkan apabila mengatakan bahawa naik 13% tetapi sudah ada ura-ura nursery misalnya 30%, dan persoalannya bagaimana 200 ini kita boleh jamin naik 200 gaji minimum tetapi produktiviti juga kena naik beriringan dengan itu, Datuk. Bagaimana kacamata MEF ini patutnya ditangani supaya kita benar-benar dapat impak positif daripada kenaikan gaji minima ini? Terima kasih Tuan Syed. Dan bila kita mengatakan tentang kenaikan gaji minima kepada 1,700 itu, of course tadi Tuan Syed katakan kenapa tidak 1,800, kenapa tidak 2,000 dan sebagainya. Itu adalah penting kerana kalau kita lihat tentang keupayaan majikan untuk membayar gaji sedemikian adalah amat penting. Kerana kalau majikan dibebankan dengan sesuatu garis gaji minima yang tinggi, mungkin mereka tidak dapat bertahan, terutamanya mereka-mereka yang dalam kategori kecil dan sederhana, terutamanya mereka-mereka yang juga dalam keadaan micro enterprise. Sebab itu kerajaan juga mengetahui bahawa micro enterprise ni mempunyai banyak masalah. Sebab itu mereka diberikan lanjutan 6 bulan untuk melaksanakan gaji minima yang baru berkenaan. Jadi kalau kita katakan tentang productivity tadi, sememangnya dalam formula yang dinyatakan oleh Prof. Bala tadi ada elemen-elemen productivity dinyatakan dalam formula berkenaan bila kita mahu meningkatkan gaji minima. Jadi kalau kita lihat tentang produktiviti, peningkatan produktiviti pada 2 tahun lepas, ianya agak memberangsangkan juga kira-kira 5.2%, ya, dan ini seharusnya ditingkatkan lagi supaya bila kita sebagai majikan menanggung kos yang lebih tinggi, kita tidak sebenarnya dibebani dengan kos berkenaan kerana ia telah didapat diimbangi dengan peningkatan produktiviti. Jadi kalau kita katakan tadi gaji minima dan juga gaji progresif, gaji progresif adalah satu di mana kita mahukan bahawa pekerja itu diberikan sebenarnya alat untuk mereka lebih mencapai peningkatan produktiviti. Bagaimana kita mahukan mereka dapat meningkatkan produktiviti itu dah melalui training ataupun latihan. Jadi kalau kita lihat dalam segi gaji progresif itu, setiap peserta mestilah melalui latihan sekurang-kurangnya 21 jam, ya, iaitu kira-kira 3 hari, 7 jam 1 hari dan sebagainya. Dan kita harapkan bahawa latihan berkenaan adalah latihan yang dapat disijilkan dan diiktiraf latihan berkenaan. Dan bila
pekerja dapat meningkatkan skill mereka, mereka akan menjadi lebih produktif. Tetapi kalau kita mengharapkan produktiviti itu datangnya daripada pekerja saja, itu mungkin tidak adil. Jadi sebagai majikan kita perlu juga invest dalam new technology. Tetapi masalahnya new technology ini adalah sesuatu yang bukan murah untuk kita laksanakan. Sebab itu dari segi sekat-sekat kecil dan sederhana, kita memerlukan banyak bantuan daripada kerajaan supaya kita dapat diberikan bantuan keuangan supaya kita dapat menerapkan teknologi baru ini, supaya pada akhirnya dengan pekerja yang terlebih terlatih dengan teknologi yang baru, kita dapat sebenarnya meningkatkan produktiviti. Dan ini amat penting kerana kita mahukan negara kita menjadi negara yang lebih kompetitif, ya, iaitu dalam golongan 12 negara teratas dari segi competitiveness, ya, di peringkat dunia. Ini amat penting kerana kalau kita tidak kompetitif dan kos kita meningkat, sudah pasti kita akan mengalami masalah yang banyak. Apabila Datuk dari MEF sendiri bercakap tentang tanggungjawab majikan untuk meningkatkan produktiviti, bukan hanya pekerja, itu sangat saya hargai dia, Datuk. Tapi nanti ada soalan susulan juga tentang di situ. Saya beralih dulu kepada Margaret yang juga bersama, Margaret dari MTUC Sabah. Peningkatan 200 ini kepada pekerja yang selama hari ini gaji minimalnya 1,500. Tentulah satu yang sangat dialu-alukan. Tapi kelihatannya dengan apa yang kita bincang di peringkat awal ini, Margaret, yang mendapat limpahan laba yang paling besar ni khususnya pekerja di Sabah dan Sarawak, kerana lonjakannya paling besar adalah dalam kalangan pekerja yang berada di sana. Ya, memang pekerja di Sabah memang amat gembira lah, kerana ini biarpun satu pekerja hanya dapat 200, ya, tetapi kamu perlu tengok itu market, itu pasarannya. Setiap pekerja kalau mereka dapatkan itu 200, biasanya pekerja memang dia akan consume di market tempatan, pada dia akan pergi luar negara kan. Jadi itu market kan terus dapat ada duit 200 kan. Kalau ada berapa 50 pekerja kah, atau 50,000 atau 100,000. Jadi inilah pekerja mereka akan menikmati ini kenaikan gaji minimum ini. Memang akan kasih menambah baik sikit untuk ekonomi lah. Dan juga kerana kebanyakan majikan di Sabah pun SME pun juga mikro kan. Jadi memang dia punya impact memang bagus lah. Kami percaya dia memang bagus kerana kalau bukan gaji minima yang dilancarkan 11 tahun yang lalu, tak ada apa. Tak ada perubahan selama 11 tahun. Cuma apa yang Prof Bala sebutkan tadi itu menarik. Saya nak tanyakan itu kepada Margaret, kerana apabila dinaikkan 1,500 ke 1,700, kesan kepada pekerja-pekerja sedia ada yang senior, yang mungkin sudah lebih lama bekerja, tiba-tiba masuk yang baru 1,700. Bagaimana ini selalunya majikan tangani dalam konteks mungkin pengalaman di Sabah lah, MTUC Sabah? Okey. Memang ini adalah satu masalah juga, ya. Banyak pekerja memang meminta kasih naik gaji juga lah. Tapi sudah beberapa tahun sudah kan, sudah biasa sudah. Ya, ini soalan memang tiap-tiap kali gaji minimum naik. Ini soalan kena saya dah lama bekerja kan. Saya masih 1,700, baru masuk dah 1,700. Memang, tetapi tengok keadaan kan. Kalau majikan yang buat planning bagus-bagus kan, dia memang tahu tiap-tiap 2 tahun memang ada gaji naik, itu gaji minima akan naik. Jadi mereka mestilah buat budget, ya, yang untuk senior staff punya akan naik berapa. Tidak bayar tunggu kan, itu satu kejadian baru buat bising. Saya rasa sekarang mau jadi majikan pun mau pintar, ya. Bukan macam dulu kan, ya, kamu tidak sekarang kalau kamu tidak kasih, kamu tidak dapat bekerja yang baik. Ya, mereka akan pergi cari mana majikan yang lebih boleh mampu membayar dan mampu memberi faedah yang lebih bagus. Ya, sekarang memang itu bekerja kan mereka akan lompat-lompat juga lah. Jadi ada setengah sektor tu saya difahamkan hanya berbeza gaji RM50 saja pun dia akan melompat pergi. Itu sensitifnya dalam konteks perbezaan gaji ini. Prof Bala, saya bangkitkan isu ini kepada Prof Bala kerana selalu saja ada pihak yang pastinya gembira dengan kenaikan 1,500, 1,700, 200 besar artinya kepada setengah pihak. Tetapi kerisauannya tak sama. Datuk juga ada sebut tadi sedikit.
kesan apabila limpahan ni tadi 1,500 naik 17, kemudian yang lama pun akan naik sebab dah lama 17 dah akan naik. Inflasi ini juga menimbulkan satu macam keresahan kepada khalayak rakyat dan juga pengguna khususnya di bawahan ini, kerana seolah-olahnya tadi saya gambarkan naik 13% tapi kenaikan inflasi dalam konteks tekanan dan limpahan gaji yang diberikan ini akan mungkin naik lebih besar lagi. Apa kecerdasan yang harus ada di dalam mengawal elemen-elemen ini dalam kerangka kerja kerajaan, Prof Bala? Okey, Encik Said, ini isu memang lumrah lah. Kalau kita lihat dalam 13 tahun kan, kita lebih kurang 6 kali naik ya. Memang ada kenaikan barang. Mungkin sebab majikan ataupun harga-harga barang akan naik. Dia dah transfer cost kan, tadi kan Dato' Wan dah cakap. Sekarang isu ialah kita kena tengok secara makro lah. Jadi maka saya di sini saya berharap pihak kerajaan juga intervention dalam kawalan harga barang. Right? Patutnya ada satu jawatan kuasa khas ditubuhkan apabila gaji dinaikkan dengan persepsi dari majikan adalah kos tu meningkatlah, memanglah meningkat kan. Saya tak boleh jangkakan sebab kos akan meningkat. Kalau kita tengok tadi SME Datuk tadi rujukan isu SME mikro, memang kos tu paling tinggi. Tapi bagi pihak pekerja pula, dia nak hidup yang lebih selesa. Faham tak? Dua pertentangan, dua teori bertentangan. Tetapi kita kena cari satu. Jadi maka saya di sini ingin pihak kerajaan juga tubuhkan jawatan kuasa untuk kawal harga barang supaya rakyat tidak sengsara. Saya risau ni, bila ada saja kena pengumuman dibuat, maka harga barang naik. Bila harga barang asas lah, yang asas tu naik, maka RM200 yang naik tu tidak ada mana kepada pekerja-pekerja yang sudah lama menunggu kan. Tetapi bagi saya isu ini boleh ditangani dengan cara yang baiklah sebab setiap kementerian pun ada dia punya misi dan visi. Tetapi saya rasa pihak kerajaan juga kena intervention. Lepas tu kita tengok makro punya perspektif selain daripada gaji tu Encik Said, Tuan Said, kita kena lihat fasiliti kita. Cuba tengok negara-negara macam Korea, cuba tengok negara-negara maju kan. Kenaikan gaji ini boleh dijalinkan dengan kemudahan asas. Contohnya kan, kalau kita lihat insentif tadi Dato' cakap tadi, insentif bagi kepada mikro. Saya risau ni bila kita tangguhkan 6 bulan untuk gaji minimum mikro kan. Mereka tendensi untuk bergerak daripada mikro tu boleh pergi kepada SME dan juga large company. Jadi apakah jadi bilangan pekerja di mikro? Jadi di sinilah saya kata kerajaan perlu mainkan intervention yang agak serius membantu mikro ni dari segi tax insentif ke, kita dah cakap banyak kali dah, insentif ke, facility electrical boleh bagi insentif kepada mikro supaya pekerja sini pun mengalami. Kalau tidak pekerja rasa kenapa aku dapat gaji rendah, dia dapat tinggi, dan itu akan berlaku migration. I paling risau ni dengan kenaikan ni, migration luar bandar pergi bandar tu tinggi. Tapi bila sampai ke bandar tu, harga ni satu lagi saya nak sebutkan, rental sewa rumah tinggi Encik Said dekat bandar semua dan juga luar bandar. Macam mana nak bayar kalau ada 5 orang anak-anak di sini tinggal 2 bilik ke, apartmen pun tak begitu selesa. Jadi kenaikan gaji ni juga tengok secara ada faktor-faktor yang kita rasa perlu, dan saya rasa untuk majikan perlu invest dalam training lah, macam Dato' cakap tadi, banyakkan training sebab manusia ni perlu ada emosi, betul tak? Kita perlu motivasi. Jadi motivasi kita akan naik, jadi otomatik produktif. Kalau kita harapkan pekerja dengan dapat gaji itu lepas tu naik motivasi, tak boleh lah. Lepas tu sinilah HRD Corp mainkan peranan penting. Apakah latihan-latihan itu akan beri kesan jangka masa panjang? Adakah pekerja itu akan stay dalam company itu 5, 8, 10 tahun? Baru nampak majikan akan nampak satu status pekerja terasa berbangga lah dengan syarikat itu. Kalau pekerja keep on moving, itu tak begitu baik. Branding tak ada. Jadi kita kena rebranding the whole industry sekarang. Supaya kita nampak. Jadi tadi yang dikatakan oleh Encik Said, Tuan Said itu betul. Harga barang kena kontrol. Di samping itu rakyat kena jiwa cermat lah. Jangan pula bila dapat gaji terus kita pergi beli barang-barang, lepas tu hutang pula. Hutang. Bank loan. Hutang. Lepas tu tak ada guna gaji kan. Prof Bala, nasib baik Prof Bala Akademia. Kalau Prof Bala orang politik, rakyat tak suka dengar ayat tadi. So rakyat berjimat cermat. Keseluruhannya saya kata begitu. Tetapi kalau jimat cermat dengan cara yang baik, saya rasa macam ni. Saya bangga dengan kenaikan gaji seorang pekerja. Dulu tak boleh beli kereta, sekarang boleh beli kereta. Sekarang boleh beli motor, sekarang boleh pergi boleh pergi makanan di luar. Dulu tak boleh.
Tak boleh, tak ada duit nak pergi. Sekarang saya rakyat pun happy juga saya rasa dengan ni. Tetapi tengok juga majikan, kita kena cari satu kesinambungan yang baiklah supaya semua pihak rasa gembira. Baik. Datuk Syamsuddin tadi bangkitkan isu ni. Prof Bala juga timbulkan. Saya kaitkan ini dengan realiti Malaysia. Kita ada 1 juta syarikat yang berdaftar, tetapi 95% adalah merupakan SME kalaupun tidak mikro. Jadi bila kita bercakap soal gaji minima ini, insentif, grace period, penangguhan gaji minima ini, apakah memadai dengan itu ataupun apa mekanisme lain untuk membantu ini? Datuk Syamsuddin harap dapat menjawab ini. Selepas kita berehat dahulu, Datuk ada masa untuk kita bertenang dan kembali membincangkan tentang gaji minima sebelum kita beralih kepada gaji progresif pula. Jadi teruskan kesian anda. Sektor kewangan Islam perlu dipacu lagi supaya lebih berdaya cipta. Semula sejumlah 100 juta ringgit dana padanan disediakan bagi menggalakkan inovasi pembiayaan kewangan Islam berasaskan nilai Islam dan syariah supaya tidak lagi bergantung kepada produk terbatas patuh syariah tetapi mirip konvensional. Maka antara pembiayaan yang diperintiskan termasuklah berasaskan prinsip musyarakah yang melibatkan perkongsian risiko dan keuntungan yang adil. Ini projek keuangan iklim termasuk projek keterjaminan makanan dan dilaksanakan dengan padanan dana institusi perbankan Islam dan pelabur swasta. Tonggak kau tak ada function ke? Maaf. Sayang. Awak dah kenapa Ahmad? Dia tu cacat penglihatan. Awak memang langsung tak ada belas kasihan ke? Perangai awak ni dah viral dekat social media tau. Saya tak nak jumpa awak lagi. Kita putus. Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Pinik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025.
Malam ini kita bincangkan tentang gaji minimum dan gaji progresif. Kita belum masuk betul-betul mendalam tentang gaji progresif. Bahagian yang awal ini masih memberi fokus kepada gaji minimum dengan rujukan kepada pembentangan Belanjawan 2025 supaya kita dapat melihat bagaimana ini akan membawa laba penambahan kepada poket rakyat. Saya tangguh ataupun gantung tadi satu soalan kepada Datuk Syamsuddin kerana saya bercakap tentang mekanisme dokongan untuk membantu SME dan juga mikro yang kebanyakannya syarikat kita tahu di Malaysia ni 90% lebih daripada seluruh syarikat yang berdaftar adalah dalam kategori SME dan juga mikro. Ada grace period, ada tempoh bertenang 6 bulan yang diberikan, tapi apa lagi yang lain? Saya rasa tadi Prof Bala ada menyebut beberapa elemen yang lain. Dari kacamata MEF, bagaimana nak menjamin penerusannya supaya SME dan mikro juga boleh mendapat manfaat daripada peningkatan gaji minimum ini sebagai majikan? Itu soalan yang amat penting, Tuan Syed, kerana kalau kita lihat syarikat makro ni, dia punya jumlah tu amat besar. Kerana daripada lebih daripada 1.2 juta syarikat SME, 690,000 itu adalah syarikat makro yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja. Jadi selain daripada apa yang telah nyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, diberikan penangguhan selama 6 bulan dari segi pelaksanaan, amat penting juga kalau kita lihat bahawa syarikat makro ini biasanya mempunyai kontrak dengan syarikat-syarikat besar, ya. Dan juga ada juga SME yang agak kecil mempunyai kontrak dengan syarikat besar dan malangnya di dalam kontrak berkenaan kadar bayaran yang diberikan kepada mereka adalah berdasarkan kepada gaji minima yang dulu, iaitu 1,500, ya. Jadi bila keadaan ini berterusan dan kita sampai kepada tahap 1 bulan Februari 2025 nanti, jika syarikat-syarikat besar ni masih membayar syarikat-syarikat kecil ni pada kadar 1,500 untuk setiap kerja yang dilakukan, sudah pasti syarikat kecil ini tidak mampu untuk membayar 1,700 kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi di sini MEF meminta agar pihak kerajaan melihat semula keadaan kontrak berkenaan supaya syarikat-syarikat kecil ini dibantu untuk mendapat bayaran yang lebih daripada syarikat besar supaya mereka diberikan kemampuan untuk membayar 1,700 kepada bekerja mereka. Jadi kalau tidak ada mekanisme sedemikian, sudah pasti akan sukar untuk syarikat-syarikat kecil ini membayar gaji minima yang baru pada pekerja, ya. Jadi kalau kita lihat tentang statistik pelaksanaan gaji minima 1,500 dahulu, sehingga sekarang ada kira-kira 10% daripada pekerja yang seharusnya menerima gaji minima 1,500 itu tidak dapat menikmati gaji minima 1,500. Pasal kerana apa? Kerana mereka ini bekerja dengan syarikat yang kecil dan syarikat ini masih lagi dibayar oleh syarikat besar pada kadar 1,500 dahulu dan bukan kadar-kadar yang baru. Jadi di sini adalah amat penting untuk kita menyelaraskan bayaran-bayaran syarikat besar untuk kerja-kerja dilakukan oleh syarikat-syarikat kecil untuk membolehkan syarikat-syarikat ini membayar gaji 1,700 kepada pekerja mereka. Ini amat penting dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya, yang memberikan kontrak-kontrak kepada syarikat-syarikat kecil tadi. Ya. Datuk, apabila Datuk menyebutkan bahawa pendekatannya untuk melihat semula perjanjian dan perjanjian itu melibatkan dua pihak entiti yang sifatnya swasta, apakah ada amalannya dalam konteks negara lain sebelum ini? Bagaimana intervensi daripada pihak kerajaan ini dan mengambil kira juga jumlah syarikat yang mungkin banyak itu? Mungkin MEF ada pandangan tertentu bagaimana ia sebaiknya dilakukan oleh kerajaan? Sebenarnya perkara ini telah dibincangkan dengan mendalam dan ada sebenarnya cadangan supaya pihak kerajaan sendiri melihat satu mekanisme di mana adjustment kepada kadar baru itu dapat dibuat secara automatik, bukan secara berunding lagi dengan pihak kedua-dua pihak, kerana kalau itu dilakukan sudah pasti akan memakan masa yang lama dan mungkin tidak ada persetujuan dicapai kalau tidak ada intervensi daripada pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan perlu memainkan peranan sebagai the regulator
mediator. Untuk lihat bahawa pekerja-pekerja ini dapat diberikan pada kadar 1,700 bila mencapai tarikh yang ditetapkan. Ya, 40 minit Datuk, Prof dan juga Margaret, kita sudah bincangkan lebih banyak tentang gaji minimum. Jadi kita ada tajuk kedua ni tentang gaji progresif. Saya ingin bawa isu ini kepada Margaret kerana saya bayangkan gaji minimum ni mungkin sudah melata kefahamannya, ia pun sudah agak lama dan kita pun faham masuk kerja mesti minimum ini. Tetapi gaji progresif ini lebih teknikal sifat dia. Bagaimana Margaret boleh kita cuba fahamkan audience? Kita sudah ada gaji minimum 11 tahun dan kini ada gaji progresif dia. Bagaimana kedua ini komplement, melengkapi satu sama lain? Ya, ini progresif, gaji progresif dia adalah pada pemahaman kami dia adalah khas untuk industri di mana kerjanya lebih low level punya kerja, kemahiran rendah macam cleaner lah, macam security guards lah. Ini yang tidak payah begitu banyak besar, itu skill sets tidak perlu begitu banyak. Tetapi kalau sekarang ada ini gaji progresif, jadi kerajaan boleh ambil beberapa industri sebagai pilot yang di mana kerajaan sudah buat jadi sepatutnya juga invite macam majikan, kerajaan dan juga kesatuan dan juga pekerja, wakil pekerja untuk berbincang macam mana boleh itu productivity. Ini memang ada performance prestasi pekerja, macam mana mereka boleh menerima kenaikan gaji setiap tahun. Itulah penting kerana kalau tidak ini gaji minima akan jadi baseline lah. Jadi tiap orang ni tiap majikan tunggu kenaikan. Tunggu gaji minimum naik lagi. Baru naik. Jadi ini progresif yang amat penting untuk sebagai contoh untuk industri lain. Tetapi yang untuk industri macam banking, macam oil and gas yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi kan, memang sudah ada progresif gaji. Memang sudah sedia memang progresif. Jadi itulah kami harap dengan pelancaran ini progresif gaji kan boleh meningkatkan prestasi dan juga kemahiran pekerja-pekerja di Malaysia. Margaret tadi menyebut perbincangan beberapa pihak. Bukankah perbincangan tripartite itu sudah berjalan sekarang ni, termasuk melibatkan MTUC? Ya, memang. Tetapi sekarang ini progresif gaji progresif kan dia memerlukan perbincangan yang lebih teknikal. Memerlukan especially dengan itu akademik kan. Itu macam technical school kan, macam apa jenis skill set yang diperlukan untuk meningkatkan kemahiran itu pekerja. Itu lain, ada kelainan sikit Prof Bala tadi ada menyebut sedikit tentang bahkan itu juga satu intipati daripada ekonomi madani ni, meningkatkan lantai pendapatan. Kita tidak boleh berpada dengan hanya berpegang kepada gaji minima. Gaji progresif adalah untuk mempertingkatkan lagi. Tetapi dalam praktisnya kebanyakan negara tidak membincangkan tentang gaji progresif, melainkan kita cuba mencontohi Singapura. Namun begitu dalam konteks nisbah pekerjanya mungkin di Singapura hanya melibatkan 1 hingga 3%, tapi nanti gaji progresif di Malaysia ni sampai 10 ke mungkin 20%. Apa hikmahnya di dalam perbandingan ini? Berbanding gaji minimum mungkin melata pelaksanaannya, tetapi gaji progresif ini lebih spesifik. Saya nak dengar penjelasan tu daripada Prof Bala. Okey, Tuan Syed, saya nak buat very simple lah untuk rakyat faham. Daripada kita technical ni kadang-kadang rakyat tak faham susah juga kan. Saya rasa kalau kita lihat kepada gaji progresif ini, dia objektif berbeza. Gaji minimum objektif berbeza, betul tak? Dia lebih kepada golongan berpendapatan rendah yang dikatakan dalam kategori B dan B40 dan sebagainya lah. Dan banyak lagi B1, B2 lagi. Tetapi gaji progresif ini dia adalah pelengkap lah kepada yang saya cakap tadi ada gaji, dasar gaji minimum, kita juga ada dasar PLWS lah, Prudential Link Wage System. Yang progresif ini ialah dia melihat keseluruhan. Of course dia secara sukarela lah. Okey, kita ambil contoh at the moment kita ambil contoh Singapura, kerana Singapura telah mengamalkan gaji progresif. Tetapi Singapura dengan Malaysia berbeza. Tadi saya pun mengatakan dia akan melibatkan banyak. Saya ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan telah ambil inisiatif tentang ini, kerana mereka telah pun mengadakan banyak discussion lah di peringkat akar umbi sebelum mereka nak come out dasar gaji minimum, dan mereka sekarang buat dalam pilot study lah.
di mana satu-satunya saya nak bagi tahu di sinilah, kalau dia sukarela, maksudnya majikan ada option lah nak terlibat kan terlibat. Tetapi bagi saya, apa yang saya nampak dalam dasar gaji minimum ni, dia melibatkan kepada insentif dan productivity. Productivity ini isu yang tadi awal lagi Tuan Syed dah bangkitkan, gaji minima naik tapi tidak dengan kenaikan productivity. Maka gaji progresif ini adalah untuk golongan-golongan yang saya telah menyatakan tadi, golongan macam sijil kemahiran Malaysia. Contohlah, selepas saya tengok anak-anak kita berminat untuk pergi ke dalam sijil kemahiran Malaysia, dan mereka katakan cuba mereka dapat belajar air condition, aircon. Lepas mereka balik tu, takkan mereka diletakkan dalam gaji minimum, sebab nanti dia banding kawan dia tak ada apa skill pun, tapi dia dapat. Tetapi dengan adanya skill yang ada dengan kemahiran dan mereka, dan lepas tu juga pekerja-pekerja yang dalam kategori gaji minimum pun akan diberi long life pembelajaran sepanjang hayat lah. Di dalam konteks ini mereka juga boleh meningkatkan. Kalau tidak, kita akan tunggu macam Lala cakap tadi, every 2 years akan menunggu naik gaji. Tapi dalam gaji progresif ini lain, sebab bila dia tahap kemahiran meningkat, maka gaji pun akan meningkat. Bila tahap kemahiran meningkat, maka produktif akan meningkat. Jadi majikan ada cara untuk menaikkan gaji dengan ini. Jadi dengan adanya insentif yang diberikan di samping gaji itu, gaji minimum dan sebagainya, maka pekerja tu take away balik gaji ke rumah tu agak tinggi lah. Dan lepas tu productivity ini sangat penting dalam konteks hari ini, kerana dengan adanya teknologi yang baru masuk, dengan mesin baru masuk, jadi perlu ada latihan-latihan berterusan. Jadi skill-skill inilah yang sekarang kita panggil TVET. Kalau Tuan Syed mengatakan kerajaan melaburkan berjuta-juta ringgit dalam TVET, apa guna kita ada TVET tapi tidak ada satu mekanisme gaji model untuk melihat golongan ini pula. Jadi golongan ini pula TVET keluar tapi gaji sama. Jadi motivasi mereka kata, apa ni baik aku bawa Grab je lah. Itu kita tak nak lah. Dan juga kita pun tak nak, kita kena masuk industri juga. Sebab STEM, sains, teknologi, engineer, arkitek, semua kita perlukan. Peguam, kita perlu kemahiran. Jadi saya tengok model gaji vokalisi bagi saya lah kan. Daripada kita tengok low punya group punya sektor, kita juga tengok TVET ini. Jadi dia akan seiring jalan. Jadi saya rasa mega projek yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni, kalau semuanya jalan dengan baik, Malaysia boleh capai negara maju dan pendapatan Prof Bala ada menyebut kalau di situ, dan kalau itu adalah satu perkataan yang besar. Apabila sebut soal Grab tu, saya nak je soalan susulan, tapi tajuk kita terikat kepada gaji minimum dan gaji progresif. Kita berjeda seketika, kembali Zero selepas ini. Yayasan Wakaf Malaysia ini bukan sekadar untuk membangunkan harta-harta wakaf dalam bentuk yang kita faham, maksudnya bangunan dan sebagainya, tetapi kita juga berperanan untuk menyatukan dana-dana wakaf tunai di peringkat kebangsaan, di mana manfaatnya akan diterima oleh seluruh majlis agama Islam setiap negeri. Satu hari nanti kalau saya berjaya, insya-Allah lah saya akan buat ladang sendiri, dan saya akan usahakan sendiri, dan saya akan cari pekerja sendiri, dan saya akan bantu pekerja-pekerja ladang yang lain
Yang pertama kali saya nak akan bantulah keluarga saya di kampung lah. Yang pertama, yang kedua saya akan bantulah kawan-kawan saya untuk membuat pertanian lah. Saya suka berjaya bersama-sama. Mewarnaimu hanya di TV1. Dalam masa yang berbaki ini, saya ingin memberikan 2 minit kepada setiap panelis. Prof Bala dahulu, kerana berbanding dengan gaji minima yang sudah baku itu, gaji progresif ini optional sifatnya dan tempoh percubaan 1 tahun ini. Selepas 1 tahun apa akan jadi? 2 minit, Prof Bala. Okey, saya rasa macam ni. Apa yang kita telah buat yang baik perlu diteruskan dengan ada satu mekanisme governance yang betul, ada cara mekanisme untuk menilai penilaian, dan jawatan kuasa ditubuhkan oleh kerajaan kena ada semua pihak lah, termasuk satuan sekerja, majikan, ahli akademik dan sebagainya, dan perlu mereka monitor, dan selepas tu kita teruskan pula di sektor-sektor yang lebih luas yang khasnya untuk SME dan mikro. Sebab ini akan jadi jantung pembangunan ekonomi masa akan datang. Kena tengok balik kepada Korea, kena tengok balik Jepun dan sebagainya. Mereka bermula dengan micro industri, pada hari ini mereka telah jadi giant. Jadi maka saya rasa dia pelengkap. Gaji minimum akan berjalan seperti biasa. Gaji progresif ini akan pelengkap kepada golongan-golongan cakap tadi yang TVET lah dan sebagainya. Jadi maka dengan ini kita menampak satu masyarakat madani yang keseluruhan, di mana kita menikmati kesejahteraan di kalangan rakyat, dan juga majikan pun akan terima kesejahteraan, supaya kita lihat Malaysia very unik di kalangan dengan lain. Itu saja saya punya harapan. Teruskan yang baik, jangan stop, dan kita akan pergi kepada jangka masa, bagi dia planning 5 years ke 3 tahun ke 10 tahun ke jatuh, dan kita akan berjaya. Datuk Syamsuddin, gaji minimum naik, kemudian kita on top of that kita ada gaji progresif juga. Adakah dengan ini kita akan segera hilang competitive advantage kita? How to strike a right balance untuk kita kekal berdaya saing dalam ekosistem baru ini, Datuk? Ya Tuan Syed, sebenarnya kita harus ataupun hendaklah membuat satu mekanisme di mana segala kenaikan kos operasi ini tidak akan membantutkan usaha kita untuk menjadi lebih kompetitif. Dan ini boleh dilakukan dengan adanya bantuan-bantuan tertentu oleh kerajaan supaya syarikat-syarikat kecil terutamanya dibantu untuk meningkatkan produktiviti mereka bersama-sama dengan pekerja. Jadi insentif yang diberikan itu untuk entry level pada RM200 setiap pekerja setiap bulan, dan non entry level RM300 setiap pekerja setiap bulan, itu adalah satu insentif yang baik sebenarnya. Tetapi apa yang menjadi kekangan dan halangan kepada para majikan adalah kita tak tahu apa akan berlaku selepas 1 tahun ni. Jadi kebanyakan majikan merasa gusar kerana kalau mereka telah meningkatkan gaji melalui insentif yang diberikan oleh kerajaan pada tahun pertama, jadi kalau tahun kedua kerajaan mengatakan bahawa sorry, kita tidak ada dana yang lebih ataupun mencukupi, kita akan hentikan skim berkenaan. Jadi majikan akan stranded di situ ya. Jadi kita tak mahu ini berlaku, dan kita harapkan agar pihak kerajaan memberikan komitmen yang pada jangka panjang supaya sistem ini dapat
mendapat traction dan dapat diimplementasikan oleh lebih banyak majikan supaya pada akhirnya kita dapat menuju kepada high income economy pada tahun 2027 sebagaimana yang telah diharapkan oleh kerajaan. Jadi pada masa ini kita masih lagi berada di middle income economic trap. Jadi kalau kita dapat meningkatkan gaji dan pendapatan pekerja dan juga kita dapat meningkatkan share gaji kepada KDNK itu kepada kira-kira 40%. Jadi insya-Allah kita akan dapat menuju kepada negara maju dengan lebih cepat. Ya, itu kita harapkan. Dari kacamata MTUC, bila berbincang tripartite itu dalam konteks gaji progresif ini, apa concernnya, apa isu yang perlu direnung bersama? Kami memang haraplah kerajaan boleh bukan 1 tahun saja. Untunglah siapa yang bersama di dalam pilot ini. Jadi yang paling penting mesti berdialog, mesti kerjasama. Sekarang suasana tapi ini bagus. Dalam kacamata MTUC, gaji progresif ini bagus. Bagus ini kami memang harap itu gaji tidak akan stagnan mesti dia naik juga itu keupayaan untuk upaya untuk bekerja kan, memberi mempunyai kehidupan yang lebih bagus kan. Ini semua kerana kami tidak harap itu pekerja kan selalu bergantung dengan pinjaman. Sekarang yang P40 itu banyak kan mereka untuk tiap-tiap bulan punya perbelanjaan tidak mencukupi, mereka terpaksa mengambil pinjaman sampai alung lah, semua pun ada. Jadi kami dengan harapan begitu, kami harap gaji boleh naik, pekerja pun ada motivasi kerana bukan mereka tidak lagi bergantung dengan gaji minima, kerana mereka tahu kalau mereka ada skill set yang baru, mereka boleh selalu pergi ambil sijir macam electrician kan, dia banyak jenis sijil dia boleh pergi ambil dan ini akan menjadikan satu masyarakat yang harmoni dan juga mereka lebih motivasi lah yang prestasi, mereka akan mementingkan prestasi mereka tidak lagi macam biarpun saya rajin penat badan saja, selalu mereka cakap penat badan saya tidak. Tapi saya bayangkan oleh kerana buat masa ini grace periodnya setahun, saya bayangkan beruntunglah mereka yang berada di dalam pilot ini. Kerana tak mudah juga untuk kerajaan tiba-tiba back off daripada apa yang sudah diperkenalkan. Itulah saya rasakan mau buat planning perancangan yang untuk macam long term, short term, medium term kan. Itu semua budget pun buat begitu. Bukan hanya itu saja jadi ini perancangan ini sangat penting lah. Budget kata orang memilih pemimpin, memilih tempat berkelah pertama teluk, kedua pantai. Memilih pemimpin berhemah pertama elok, kedua pandai. Jadi kita harapkan pandai pemimpin kita di dalam mengimbangi keperluan mengangkat pendapatan rakyat dan juga negara serentak tanpa menjejaskan kedudukan persaingan negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Margaret Chin, Prof Balakrishnan Parasuraman dan juga Datuk Syamsuddin Badan pada malam ini. Laju kita bincangkan tentang gaji minimum dan gaji progresif. Janjinya kalau ada masa kesempatan dua-dua didatangkan lagi untuk kita bedah dan bedah siasat secara lebih dalam. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.